pengajian kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay, kita insyaAllah masuk sesi ulang kaji saat yang dinanti-nantikan. Tak apa, ini ada rakaman. Tak terlepas pandang boleh tengok recording, tengok balik kat mana. Hari Ahad boleh ulang kaji maya lah kan. Hari Ahad nanti 2:30 petang ujian 1 jam 5 minit lah. 5 minit tu masa kecemasan lah. Dan dalam masa 1 jam saja untuk menjawab kuis akhir tahun lah. Kuis kita. Ya? 20 soalan jawab semua. Soalan daripada bab 6 ada 7 soalan. Maaflah. 7 soalan. Soalan bab 6 7 soalan, soalan bab 7 7 soalan, soalan bab 8 6 soalan. Kita bagi ikut bab 7 7 6. Jadi tak ada bab yang terkecuali lah. Kita tanya semua. Kuis santai-santai je. Jangan rasa nak demam pula ke. Tiba-tiba hilang selera makan ke. Seminggu lagi nak kuis. Kuis besya-besya je. Orang putih kata so-so. Okay, kita ulang kaji sikit ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'ana bi ulumihi. Wa qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini. Amin. Rahsia-rahsia puasa. Bila masuk bab rahsia puasa, kita tahu, kita dah jelas mengenai, dah selesai mengenai bab puasa. Jadi bila sebut rahsia puasa, ia lebih menitik beratkan kesucian amalan ataupun ibadah puasa itu sendiri. Muka surat 119. Ya? 119. Nah. 119. Start pada bab 6. 119 ada Tak apa, jangan risau. Kalau tertinggal ke apa, rakaman ada. Buka Facebook boleh tengok balik. Jadi dalam bab puasa kita tahu rahsia puasa menjadi perisai daripada kita terhadap hawa nafsu kita. Dan untuk itu dalil kita adalah dalil tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sadaqallahul azim. Dalil ini penting, membuktikan sesungguhnya orang yang bersabar sajalah yang akan disempurnakan pahala bagi mereka yang tidak terkira. Ini jelas bahawa pahala puasa yang ikhlas melampaui boleh lah tu. Dia bila saya sebut tu faham lah. Dia kalau kita sebut lurus sangat kan soalan betul pula kan. Dah terjadi kuis, jadi soalan bocor. Dia main CP-CP orang kata. Haji Wan ni kuat ngelak. Kalau boleh nak soalan sebiji betul taci gitu. Orang lain sabar tenang, dia nak soalan tu. Haji. Okey, jadi dalam ayat ni menyatakan pahala puasa melampaui had, perkiraan dan perhitungan pahala. Bagi mereka yang puasa sebenar-benarnya, seikhlasnya, puasa dengan penuh-penuh sabar.
Okey. Jadi jelas kat sini orang yang berpuasa, muka surat sebelah, muka surat 120. Orang yang berpuasa juga diberi janji oleh Allah Ta'ala bahawa dia akan mendapat. Perangai kedua tu, orang yang berpuasa juga diberi janji oleh Allah SWT, dia akan mendapat bertemu dengannya sebagai balasan puasanya itu. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, bagi orang yang berpuasa itu mempunyai dua kegembiraan. Ni kalau ingat lagi. Kegembiraan. Pertama, kegembiraan ketika berbuka, dan yang kedua ketika bertemu dengan Tuhannya. Makna bila sebut kegembiraan bertemu dengan Tuhan, maknanya apa? Syurga lah. Kan? Bagi orang puasa, syurga dia Jannah Ar-Rayyan puasa syurga untuk orang yang berpuasa saja. Ar-Rayyan puasa, untung puasa berjumpa dengan ini ulang kaji dia punya exam tu, semangat tu sampai lupa dah mana yang penting, mana yang kuis yang pentingnya ganjaran belajar kita ni. Kuis tu tak ada benda sangat lah, tak sampai ke dalam kuburnya Tuhan tanya. Yang Tuhan tanya, yang Allah Ta'ala tanya, sejauh mana amalan puasa kita tu. Kehadiran pun 89 orang, semangat hari ni. Saya pun tadi tersenyum seorang. Tak syat juga hari ni. Jawapan jawapan, tak ada jawapan. Kita bagi bayangan-bayangan. Mana saya sebut tu, mana ni, ambil lah tu. Okey. Okey, muka surat 121. Kita masuk muka surat 121. Penggal yang tengah. Maka untuk orang yang berpuasa itu pahalanya benar-benar dibalas dengan secukup-cukupnya serta dilipat gandakan dengan tidak terhitung banyaknya. Ini yang depan tadi kan. Oleh demikian tidaklah dapat dibayangkan kebesaran pahala itu. Demikian sepatutnya dan jelas pula keadaannya. Sebab puasa itu untuk Allah Ta'ala. Puasa untuk Allah Ta'ala sendiri dan mendapat kemuliaan serta kehormatan dengan dinisbahkan untuk zatnya sendiri. Sekalipun sebenarnya semua ibadat untuk Allah Ta'ala sahaja. Hal ini disebabkan oleh dua perkara. Disebabkan untuk Allah Ta'ala ni disebabkan oleh dua perkara. Apa dia? Pertama, ibadat puasa itu merupakan satu pengekangan dan pembersihan diri. Rahsia melakukan itu tergantung pada individu itu sendiri. Kalau dia ikhlas, dia capailah pembersihan diri. Kalau dia tak ikhlas, sekadar menahan lapar dan dahaga, maka dia belum sampai tahap betul-betul menyucikan diri dia daripada dosa dalam diri dia. Okey, yang kedua, ibadat puasa itu merupakan tentangan kepada musuh Allah. Apa dia? Melalui nafsu, syahwat, dan kuatnya syahwat itu adalah dengan cara makan dan minum. Jadi yang kedua, tentangan ataupun tentangan kita sebut ni peperangan, memerangi musuh Allah. Apa dia? Nafsu, syahwat kita. Jadi ini yang dikatakan, kenapa yang dikatakan puasa untuk Allah Ta'ala. Boleh? Tekun ke ya? Itu dia punya takut ni. Kalau pegang tangan seorang-seorang ni semua sejuk beku belaka ni. Benar ada jawapan. Dia macam jiwan, masuk dah ni. Tu. Jadi jiwan ni dia boleh jadi ahli nujum lah, meramal. Soalan ramalan dia boleh ramal. Jiwan dia buat je. Okey, kita tengok pada kewajipan puasa zahir. Yang ni kita kena ambil kira enam perkara. Kewajipan puasa zahir. Bilakah waktu wajibnya berpuasa? Wajib terlaksananya kewajipan tu. Pertama, mesti masuknya bulan Ramadan. Barulah sahnya puasa itu. Puasa wajib tu. Yang kedua,
Niat. Tadi waktu kan, ni niat. Niat tu mesti dalam waktunya, iaitu sebelum subuh. Kalau niat lepas subuh, sah ke tidak? Apa sunat saja. Kalau Ramadan tak sah lah. Tu kena tahu tu hukum. Yang tanya sah juga Ustaz? Kacah. 4 tahun ngaji, puasa Ramadan lepas subuh sah. Kacau. Kan macam tu. Yang ketiga, menahan diri dari memasukkan suatu benda ke dalam rongga badan dengan sengaja dan dia mengetahui bahawa dia sedang puasa. Maksudnya dia tahu dia puasa dan dalam masa yang sama dia sengaja memasukkan apa sahaja ke dalam rongga dia yang menyebabkan puasanya terbatal. Tak semestinya makanan, dia masukkan kereta ke dalam rongga dia, batal puasa? Batal. Dia masukkan streka dalam telinga dia, batal. Kalau streka tu muat lah kan. Sebab tu dalam kitab ni sebut sesuatu benda, highlight satu benda yang kita makruf makanan, tak semestinya. Telan dadu, batal puasa? Telan dadu dengan sengaja, walaupun dadu tu bukan makanan, ianya tetap batal. Jadi kewajipan puasa yang zahir itu kena jaga. Yang ketiga. Yang keempat, menahan diri dari bersetubuh. Ini makruf lah. Yang kelima, menahan diri dari istimna'. Apa dia? Sengaja mengeluarkan air mani, sama ada dengan cara bersetubuh ataupun selainnya. Ini perkara yang membatalkan puasa. Dan yang keenam, menahan diri dari muntah dengan sengaja. Dalam kurungan muntah dengan sengaja. Kalau muntah sebab mabuk, ubat dan sebagainya, itu tak batal. Ataupun muntah sebab pregnant, wet, tak batal. Ini dia sengaja muntah. Lepas sahur tu dia korek balik nasi, muntah, batal. Ada 6 perkara. Tu kena tahu tu. Kena ambil kira. Soalan yang ketiga, wallahu alam, tengok nanti hari Ahad 2:30 petang. Okay, kita masuk perkara-perkara yang wajib dilakukan kerana batalnya puasa. Bila batalnya puasa, ada perkara wajib kita lakukan. Batalnya puasa fardu, bukan puasa sunat Puasa fardu, puasa Ramadan. Ada berapa? Ada 4. Ada 4. Pertama, qada'. Yang kedua, kafarah. Yang ketiga, fidyah. Yang keempat, menahan diri selama baki harinya untuk menyamakan dirinya dengan orang-orang yang berpuasa. Itu yang keempat. Menahan diri selama baki harinya untuk menyamakan diri dengan orang-orang yang puasa. Maksudnya apa? Kalau dia tinggal 10 hari, dia kena puasa qada' 10 hari. Dia tak boleh dia tinggal 10 hari, dia qada' sehari. Tu jelas Sebab tu yang keempat tu, dia lebih kepada bilangan hari yang ditinggalkan. Bukan. Ini waktu bila? Dia dah batal, dia batal dah. Tak, bukan macam tu. Yang ni sebab dia perkara yang berlaku bila batalnya puasa. Bila puasa yang kita puasa pada bulan Ramadan tu sehari je. Hari tu batal mungkin sebab sakit, musafir, ataupun sengaja batal. So dia wajib qada'. Yang kedua, dia wajib kifarah. Ataupun dia masa siang hari Ramadan dia bersetubuh. Jadi dia bukan kena qada' saja, dia kena kafarah. Ni kita kena tahu ni. Kan? Kalau dia pula tinggal puasa,
Kan? Dia tinggal puasa dan dia tak boleh nak qada sebab faktor kesihatan. Jadi perkara yang wajib dibuat selepas qada tak boleh qada apa dia? Kena bayar fidyah. Itu disebut ni. Itu disebut fidyah tu. Dan yang keempat, menahan diri selama baki harinya untuk menyamakan dirinya dengan orang-orang yang berpuasa. Maksudnya apa? Kalau orang puasa 30 hari, dia kena puasa 30 hari. So kalau dia tinggal puasa yang sepatutnya puasa tu 30 hari, dia tinggal 9 hari, dia kena cukupkan 9 hari tu ganti nanti. Dia tak boleh qada 8 hari je. Dia tak boleh. Dikira qada dia tak boleh. Macam mana dia tinggal hari bilangan tu, dia kena kira. Walaupun satu hari tu dia nak buka lah. Dia buka awal setengah jam. Sebab dia keliru ada orang azan. Rupanya bila test mic masjid. Sebab tu berbuka puasa ni bonda yang dia sini reminder. Nak buka puasa kena ada ilmu. Apa maksud ilmu? Tahu masuknya waktu. Tu. Ini sebagai azan dia tibai. Dia kena yakin waktu tu benar-benar waktu buka puasa. Dia tak boleh pegang mazhab masjid azan saya azan. Kena hari tu masjid repair mikrofon, repair dia punya speaker. Allah Akbar, kita tengah puasa. Yang masjid tu pun satu hal. Time bulan puasa maghrib tu lah, nak maghrib tu baru dia repairnya speakernya tu. Contoh. Batal. Dah. Kalau dia sengaja. Kalau tak sengaja, dia ni lah. Tak batal lah, halal. Rezeki. Kalau dia sengaja, batal. Dia buka sengaja ni. Tak masuk lagi. Batal. Dia nazar awal. Makan. Kalau dia sedar benda tu, tersilap, dia berhenti, tak ada masalah. Tapi kalau dia sedar benda tu, dia pun continue tambah nasi, tambah lauk, batal. Okey? Jadi kena kira. Sengaja tak sengaja tu dia kena tahu. Sebab tu saya pesan kena ada. Tak ni kiraan hari tu. Kiraan hari puasa tu. Kiraan bukan hari yang dia batal puasa tu, hari yang dia batal puasa tu dia tak wajib dah tak. Dia batal puasa, buat benda dia tahan lagi. Puasa dia dah batal. Dan amalan puasa tu pun tak ada sebab dah batal. Tak sah. Bila tak sah dia tak perlu dah. Jadi dia kena qada. Qada tu dia kena kira balik berapa hari. Kalau dia orang puasa direct 30 hari, bulan tu 30 hari, dia kena kira 30 hari. Cukup 30 hari dia puasa. Tak. Qada ganti. Qada wajib ganti. Yang menahan diri ni baki hari tu. Dia macam saya sebut tadi, kalau kalau dia batal, dia tak puasa selama 10 hari. Dia kena qada 10 hari tu, kena tahan 10 hari tu. Nak cukupkan bilangan tu. Bukan bila dia tinggal 10 hari, dia qada sehari je. Dia tak boleh gitu. Macam orang lain puasa penuh 30 hari, tahun tu. Dia setiap tahun beza. Ada setengah tahun 29 hari je. Ada setengah tahun 30 hari puasa. Dia kena ikut macam tu bilangan tu. Tu maksud dia. Sebab tu saya sebut tadi itu bilangan. Menyamakan diri dengan orang-orang yang berpuasa. Faham. Ya. Okey.
Hari puasa tu mungkin lah boleh jadi. Sebab saya buat rujukan bilangan hari tu. Boleh jadilah, boleh jadi. Boleh jadilah. Okay, saya salah rujukan lah. Minta maaf. Sebab kalau nak kira, kalau nak kira apa? Oh, ada penjelasan dia. Betul lah. Selesai lah. Okey, selesai yang tu. Kita masuk pada bahagian seterusnya. Berapa dah tadi dapat? 6. Masya Allah, tabarakallah. Rahsia puasa. Rahsia dan syarat puasa batin. Tadi, minta maaf, perkara yang sunat dilakukan ketika puasa. Kita masuk sikit. Sunat mengakhirkan sahur, yakni makan malam ketika puasa, menyegerakan berbuka dengan mengambil sebiji kurma atau air sebelum solat maghrib. Itu perkara yang sunat ketika berbuka puasa. Ketika puasa, minta maaf, ketika puasa. Mengakhirkan sahur dan juga berbuka dengan mengambil sebiji kurma atau air sebelum solat maghrib. Jadi sunat ni tak banyak kan. Itu je lah. Kat situ dia tulis bersikap murah di waktu bulan Ramadan, baca Al-Quran, melakukan iktikaf dan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Orang yang sedang melakukan iktikaf tidaklah keluar dari masjid kecuali kerana keperluan mendesak. Tidak menjadi kesalahan bagi orang yang beriktikaf itu menggunakan haruman di dalam masjid, berakad nikah, makan, minum dan mencuci tangan di dalam bekas. Sebab semuanya mungkin diperlukan olehnya. Ketahuilah bahawa puasa terbagi kepada 3 peringkat. Puasa umum, puasa khusus dan puasa khusus. Khawasul khawas. Pernah dengar? Ya, ada 3. Pertama, orang yang puasa umum ialah menahan perut dari kemaluan dan kemaluan dari syahwat, makan, minum dan setubuh. Manakala puasa khusus menahan pendengaran, penglihatan, lidah, tangan dan kaki, anggota badan. Manakala puasa khawasul khawas. Umum khusus ni faham Ini level. Ini level. Macam mana? Level apa? Tiba hilang pula. Level tahap orang berpuasa. Sama ada orang tu berpuasa sekadar menahan lapar dan dahaga, tu puasa orang umum. Puasa orang khusus, dia menahan setakat lapar dan dahaga, dia menahan pendengaran, penglihatan, lidah dan kaki anggota badan lain daripada melakukan dosa. Tu puasa orang yang khusus. Puasa orang yang khawasul khawas ataupun khusus yang lebih khusus selain daripada atas, iaitu puasa dengan hati ditahan dari perkara yang remeh, keduniaan, dan pendeknya menahan dari segala sesuatu selain daripada Allah Azza wa Jalla keseluruhannya. Makna dia puasa hanya untuk Allah Ta'ala. Dia tak fikir tentang kelaparan dia. Dia berbuka sekadarnya untuk Allah, bersahur untuk mendapat keberkatan dari Allah, dan beribadat sepenuhnya puasa dia itu pada malam hari, menghidupkan amalan-amalan dia itu di samping dia berpuasa pada siang hari. Ini dipanggil khawasul khawas. Ada 3 peringkat. Berapa dah? 5 dah. Tapi hati-hati, tak semua yang saya baca itu masuk. Hati-hati, tak semua masuk. Tapi sekurang-kurangnya, bila saya revision, ayahanda bonda boleh tegur mana yang ni tadi saya sebut kan, saya tersilap tadi. Okeylah tu. Makna berkatnya ilmu tu. Betul. Berkatnya ilmu, bila satu kita dah pernah belajar, dan bila kita dipetik semula, kita masih lagi faham benda yang sama. Saya pula yang terlupa, yang tersalah, yang tersasar. Terima kasih ayahanda bonda. Semoga berkeberkatan tu berpanjangan buat ayahanda bonda, tuan-tuan perempuan, hadirin-hadirat, muslimin muslimat dirahmati Allah sampai bila-bila. Barakallahu fikum jami'an. Okey? Selesai. Rahsia puasa batin. Rahsia dan syarat puasa batin. Ada berapa? Ada 6.
Banyaknya ustaz? Ya, memang banyak. Kita mengaji kan. Ngaji sikit-sikit, duduk kat pasti. Batal. Jadi banyak macam ni. Rahsia puasa saya baca sekali lalu je lah. Menutup mata dan menahan pandangan dari sesuatu yang tercela. Yang kedua, menjaga lidah dan perkara yang tidak manfaat. Yang ketiga, menahan pendengaran dari segala yang dibenci. Yang keempat, menahan anggota badan lain dari segala perbuatan dosa, baik tangan atau kaki, dari segala perkara yang dibenci. Contoh dia apa? Pergi tempat-tempat yang tak sepatutnya. Menahan perut dari perkara-perkara syubhat. Itu pun samalah yang keempat. Okey. Dan yang kelima, muka surat sebelah. Janganlah makan terlalu banyak di waktu berbuka. Sekalipun makanan itu halal dan diperolehi dengan cara yang halal lagi bersih sehingga padat perut. Ini perkara-perkara yang disebut apa dia? Rahsia. Kalau boleh elak kan. Kerana apa? Dibenci Allah. Orang yang berpuasa berkenyang-kenyangan ketika berbuka puasa, orang-orang ni dibenci oleh Allah Ta'ala. Sebab matlamat puasa bukan untuk kenyang ketika berbuka. Puasa adalah untuk membersihkan jiwa. Tu kena faham kita punya falsafah berpuasa. Kalau berpuasa dia nak qada balik waktu buka, itu bukan puasa, itu diet dia panggil. Jadi kat pengen bawah tu dijelaskan apa dia? Maka jelaslah bahawa maksud puasa itu adalah pengosongan perut, mematahkan syahwat agar jiwa itu lebih bertakwa daripada yang sudah ada. Itu matlamat dia. Ni kalau 10 soalan matlamat, tu jawapan dia. Bagi terus. Dah sampai satu soalan bocor. Tak keluar jangan marah. Kalau keluar tu jawapan dia. Matlamat puasa kita adalah untuk membersihkan jiwa, membawa jiwa tu agar lebih bertakwa kepada Allah. Jadi kalau buka tu makan simple-simple pun tak apa sebenarnya. Bukan makan qada untuk sampai ke sahur pula. Yang keenam, hendaklah hati masih berharap, iaitu antara ketakutan kepada Allah dan harapan penuh agar diterima amalan yang dilakukan seharian. Amalan apa? Ibadah, puasa. Yang keenam. Benda boleh? Boleh? Muncung dah tu mulut tu. Boleh? Puasa sunat. Boleh. Soalan bocor keluar selepas exam nanti. Soalan bocor keluar lepas exam. Lepas kuis keluar soalan bocor, jangan risau. Puasa sunat. Puasa sunat kita ambil hari-hari yang penting lah. Apa dia? Hari Arafah 9 Zulhijjah. Hari Ashura pada 10 Muharram. Maksudnya kalau keluar soalan, bilakah hari yang disunatkan menunaikan ibadah puasa sunat Ashura? Nanti boleh tarik 10 Muharram, 9 Muharram, 10 Zulhijjah. Jadi bila puasa Ashura 10 Muharram. Kalau 10 Zulhijjah tu bukan puasa Ashura, tu tak boleh puasa. 10 Zulhijjah mana boleh puasa. 9 Zulhijjah je yang disunatkan puasa. Bahan 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah haram berpuasa. Sebab hari raya haji. Okey tu. Boleh dah jawab exam tu. Boleh jawab, saya tanya boleh jawab. Menjawab. Okay. Dia kalau saya tanya tak menjawab, itu saya risau. 9 Zulhijjah. Apa lagi? 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah pun sunat juga puasa. Memperbanyakkan berpuasa di bulan Syaban pun sunat juga. Tapi Nabi tegah berpuasa semata-mata untuk memulakan puasa Ramadan. Faham tak maksudnya? Kan kita dah bincang sebelum ni. Kalau kita berpuasa untuk mengawalkan puasa Ramadan tu ditegah. Contohnya puasa bulan Syaban semata-mata nak apa?
nak dapat tune untuk puasa Ramadan, tak boleh. Kalau puasa sunat Syakban, just niat puasa sunat Syakban, that's all. Tak boleh kita niat puasa, itu Nabi tegah Gitu juga bulan Rejab, Syakban, Ramadan, kita puasa direct tu, semata-mata ni. Tu 10 hari pertama 1 sampai 10 tak boleh. Oh, 9 lah kalau macam tu. Betul kan ni? Kalau tidak 1 sampai 10 mana boleh puasa? Saya pun tak perasan. Ni bukan soalan ini pembetulan. 10, nanti saya cek balik ni. 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. 1 hingga 10. 10 tak boleh puasa. 10 haram. Ya. Takut 10 Muharram kot, 1 hingga 10. Kan tak juga. Nanti saya cek balik Tapi ni pembetulan 1 hingga 9 puasa sunat. Yang ni bukan soalan, ni pembetulan. Yang ni tak keluar. Jangan risau. Tu jadi soalan. Tak senang ni kan balik ni, tak senang. Siap dah. Haji Liah dah peluh. Soalan siap belum Ustaz? Soalan siap dah, tapi di Lauh Mahfuz. Kira gitu Tak sampai ke Sidratul Muntaha lagi. Sebab puasa di bulan Muharram itu amat utama kerana bulan itu adalah bulan permulaan tahun hijrah. Jadi dengan banyakkan amalan kebaikan di bulan itu tentulah lebih dicintai, bahkan diharapkan akan mendapat keberkatan selama setahun di tahun itu. 10 bulan Muharram ni, bulan inna idza kana nisfu min Sya'ban fala shauma hatta Ramadan. Ni Nabi separuh daripada bulan Sya'ban tu ni yang disebut, apabila telah tiba pertengahan bulan Sya'ban maka tiada puasa sehingga datangnya bulan Ramadan. Yang ni ditegah tadi saya sebut tadi kan. Ni boleh ni. Jadi bilakah puasa yang ditegah? Separuh daripada bulan, separuh terakhir, bukan separuh yang awal. Separuh yang terakhir daripada bulan Syakban. Kalau kita niat puasa untuk sampai ke Ramadan, itu dah tegah Nabi. Tapi kalau kita memang dah puasa sunat tak pernah tinggal, itu jalan, itu harus. Oleh yang demikian disunatkan jika seorang itu buka beberapa hari sebelum datangnya Ramadan, tapi jika dia menyambungkan antara Syakban dengan Ramadan, itu dibolehkan. Hanya kalau dengan tujuan hendak menyambut bulan Ramadan dengan berpuasa 2 hari atau 3 hari sebelum Ramadan, maka itu tidak dibolehkan, kecuali jika bersesuaian dengan hari yang telah dinaskan atau yang dibiasakan dalam amalannya, seperti hari Isnin atau Khamis. Nampak? Sebut puasa Isnin Khamis, kita dah amal, tak masalah. Kalau hari Khamis tu kena penghujung 2 hari sebelum Ramadan, tapi kita dah amal Isnin Khamis, jalan, tak masalah. Ya, tu amalan kita. Tu beza orang yang menghidupkan amalan dengan orang yang membuat amalan tu untuk sesuatu sebab. Beza dengan orang yang hidupkan amal ibadah itu untuk diri dia. Hari biasa, bulan biasa pun dia still kekal puasa Isnin Khamis kan, ambil tabarruk tu. Masalah. Ya. Sebahagian sahabat memakruhkan puasa. Sebahagian sahabat memakruhkan puasa. Macam serius tu. Sebulan penuh di bulan Rejab agar tidak menyamai bulan Ramadan. Adapun puasa yang berulang kali datangnya dalam setiap bulan, iaitu pada permulaan bulan, pertengahan dan penghabisannya. Pertengahan bulan iaitu namakan hari-hari Ayyamul Bid. Nabi selalu puasa 13, 14, 15 ni. Hari pertengahan bulan. Hari tu ada satu kuliah ustaz tu, dia kata, kenapa Nabi puasa waktu ni kitaran darah kita sangat baik, kita punya metabolisme badan sangat bagus tengah bulan, sebab tu Nabi puasa 3 hari ni. Bila ustaz tu dalam Isra Wasi tu, dia beritahu tentang kitaran falak,
kitaran falak pertengahan bulan, tengah bulan. Maka apa Nabi puasa pertengahan bulan tu ada sebab dia. Kitaran dia tu cantik. Jadi elok untuk badan, untuk kesihatan. Falak syar'i, masya-Allah sampai macam tu. Digalakkan lah, digalak. Sebab benda perkara macam ni, bila kita belajar falak syar'i dan bila kita tengok tentang ibadah sunnah Nabi, sunnah amalan-amalan Nabi, kita boleh synchronize kan benda ni. Sebab apa? Dia membantu kefahaman kita. Sebab Nabi datang dalam bentuk wahyu yang perlu kita untuk mengkaji. Besarlah fadilat dia, kaji ilmu falak ni. Tapi tak semua orang. Sebab dia punya knowledge dia tu sangat tinggi. Okey, selesai bab tu. Senin Khamis, okey. Kita masuk pada rahsia haji. Rahsia haji ada berapa soalan? 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7 soalan. 7 soalan. 7 soalan. Okey. Muka surat 131, Allah Ta'ala menjadikan Kaabah iaitu Baitullah sebagai tempat berkumpulnya manusia dan sebagai tempat yang aman dan sentosa. Itu tujuan Allah Ta'ala, salah satu sebab Allah Ta'ala menjadikan Kaabah itu. Jadi ia sebagai tanda kemuliaan dan kehormatan serta keutamaan. Berziarah ke Baitullah itu dijadikan olehnya sebagai tabir dan pemisah antara seorang hamba dengan siksaannya. Jadi kalau siapa ziarah ni, pemisah daripada siksaan Allah SWT. Jadi keutamaan haji Baitullah Mekah dan Madinah dan persediaan bermusafir. Jadi saya suka pergi terus ke penggan 132. Muka surat 132, penggan bawah tu. Diriwayatkan dari Hasan Al-Basri bahawa bersedekah 1 dirham dalam Kaabah itu sama dengan 100,000 dirham. Demikian juga segala amalan kebaikan yang dilakukan di situ akan dilipat gandakan pahalanya sehingga 100,000 kali ganda. Ini fadilat lah. Begitu juga dengan perbuatan buruk yang dilakukan di situ dilipat gandakan menjadi 100,000 kali ganda dosanya. Suatu Rasulullah SAW kembali ke Mekah, baginda menghadap kiblat seraya bersabda. Ini penting ni. Engkau adalah sebaik-baik bumi Allah dan yang paling aku cintai. Andai kata aku tidak keluarkan oleh kaum kafir, yakni dihalau. Kan Nabi kena halau, dikeluarkan oleh kaum kafir, daripadamu pasti aku tidak keluar. Jadi itu menunjukkan, hadis menunjukkan apa dia? Keberkatan dan keutamaan bumi Mekah tu. Bumi Mekah, Makkatul Mukarramah. Nabi sebut dalam hadis. Jadi penting lah. Selepas Mekah, maka tiada 9 tanah pun yang lebih utama di bumi ini selain Madinah yang digelar Madinatul Rasul ataupun kota Rasulullah SAW. Amalan-amalan yang dilakukan di situ wajib juga dilipat kali ganda. Dalam sebuah riwayat daripada Abu Hurairah disampaikan kepada Nabi SAW, sabda solat di masjidku ini lebih baik dari 1000 kali solat dikerjakan di tempat lain kecuali Masjidil Haram. Ini keutamaan Madinah. Tengoklah. Kalau naik, alhamdulillah. Tak naik, subhanallah. Ya. Syarat wajib, syarat sah, rukun, kewajipan serta larangannya. Ini bab ni pun dimasukkan dalam kuis. Jadi orang yang pada kalangan ayah bonda dah pergi haji senyum lah jawab bab ni. Sebab dah pernah lalui. Syarat haji ada berapa? 2. Waktu dan Islam. Haji mesti dalam waktunya dan orang yang menunaikan itu wajib orang Islam, baru sah haji dia tu. Kenapa dalam waktu? Kalau luar waktu tidak sah. Bilakah waktu menunaikan haji tu? Ingat lagi tak? Senyap ni. Padahal soalan tu. Buat dek Bilakah waktu yang disahkan menunaikan haji? 9 niat 10, 11,
12, 13, 14. Jangan sambung. Dah sampai 13. Boleh sambung pula 14, 15 sampai hujung bulan Zulhijjah. Kacau kamu. 4 hari 10, 11, 12, 13. Ingat tu. Nur Haji benda ni dia dah makruf sepatutnya. Dia boleh jawab kan. Niat haji bermula 1 Niat haji bermula 1 Syawal. Alhamdulillah. Niat haji bermula 1 Syawal sampai 9 Zulhijjah. Masya-Allah, tabarakallah. Niat haji 1 Syawal sampai 9 Zulhijjah. Sembilan Zulhijjah sebelum sebelum apa? Sebelum gelincir matahari masuk waktu asar. Asar kan? Ya. Sebab asar tu dah dikira 10 Zulhijjah. Laju tulis tu. Mana tadi hilang lah. Muka surat 134. Tentang syarat-syarat dianggap sebagai haji dalam Islam ialah baligh, berakal dan tepat waktunya. Tadi syarat haji, syarat sah haji ada 2. Kemudian syarat dianggap sebagai haji dalam Islam. Dianggap sebagai haji dalam Islam ialah baligh, berakal dan tepat pada waktunya. Mengenai syarat ketetapan iaitu istita'ah ataupun kuasa. Itu satu lagi, berkemampuan. Istita'ah tu maksud dia berkemampuan. Ada 2. Pertama, melaksanakan sendiri. Hal ini ada beberapa sebab. Yang kedua, yang lumpuh dengan menggunakan hartanya, cara yang menghentikan orang lain untuk melakukan ibadah haji, ataupun dipanggil apa? Badal haji. Jadi ada orang dia melaksanakan sendiri dengan kemampuan dia sendiri. Ada orang dia tak mampu nak laksanakan diri sendiri, tapi dia mampu mengupah orang. Ini dipanggil syarat sebagai haji dalam Islam. Syarat istita'ah, maaf. Syarat berkemampuan tu ada 2. Okey, saya ulang balik. Syarat berkemampuan ada 2. Pertama, melaksanakan sendiri dengan diri dia sendiri, ataupun yang kedua, tak mampu melaksanakan sendiri tapi mampu mengupah orang untuk melaksanakan haji untuk dirinya sendiri. Tu kena faham tu. Dia panggil badal haji lah. Kalau dalam istilah fiqh, niyabah haji. Niyabah haji. Selesai. Rukun haji ada berapa? Ada 5. Muka surat 135. Berihram, tawaf, sa'i, wukuf, tahallul. Cukup. Apa malam ni? Ihram, tawaf, sa'i. 6. 6 tertib. Tertib dengan rukun. Sorry, minta maaf. Terlepas pandang. 6. Tertib kepada kebanyakan rukun. Ihram, tawaf, sa'i, wukuf, tahallul dan tertib kepada, tambah satu lagi, tertib kepada semua rukun. Dia sepatutnya ihram, lepas tu wukuf. Terbalik kitab ni dia tak ikut flow. Sepatutnya 1 ihram, niat ihram kan, niat ihram dan berihram. Yang kedua, wukuf dulu kan, betul. Yang ketiga barulah tawaf. Yang keempat barulah sa'i. Yang kelima barulah tahallul ataupun
cukur. Yang keenam barulah tertib. Jadi wukuf tu duduk ke tempat kedua. Jadi soalan akan keluar, apakah rukun selepas berniat ihram? Contoh soalan lah. Contoh. Kan? Okey. Cara menunaikan haji ada 3, ifrad, tamattu' dan qiran. Tu kena tahu. Kita orang Malaysia buat yang tamattu' kan. Kita buat tamattu' kan. Tamattu'. Maka bagi jemaah haji yang berniat menunaikan cara haji tamattu', dia dikenakan dam. Sebab sebab apa? Niat bukan tempatnya. Dapat jawab? Boleh lah tu. Kuis lah tu. Haji lihat. Niat bukan pada tempatnya. Sebab orang yang buat tamattu' dia niat dekat hotel. Sebab tu ifrad dia tak kena dam. Sebab syarat ifrad mestilah niat pada tempat dia. Niat ihram, niat haji itu betul dah. Niat haji itu rukun. Niat pada tempat niat tu wajib haji dia panggil. Niat di miqat haji itu dipanggil wajib haji. Jadi kita dah melanggar satu syarat wajib haji, kita dah langgar. Apa dia? Kita tak niat dekat miqat. Bila kita langgar, kita wajib dikenakan dam. Niat kita kat miqat, kalau orang Malaysia, dia kena niat dekat Yalamlam. Ataupun satu lagi tempat nama dia Qarnul Manazil. Sebab tu naik kapal terbang pakai ihram siap-siap, lalu kat kawasan miqat tu niat. Jadi orang yang niat ifrad dia boleh. Tapi masalahnya dia kena nak pakai ihram siap-siap daripada airport lah. Bila dia dah pakai ihram airport, bila lalu je tempat tu, dia niat sahaja ifrad, maka masa tu dah bermula dah pantang larang dia ketika dalam ihram. Sebab tu kebanyakan kita ambil tamattu'. Tamattu' ni longgar sikit. Tapi bila longgar, kita dikenakan dam. Bila kena dam ni jangan faham tak sah. Tapi tak boleh sebab kita dah pergi. Kalau kita pergi sebelum niat sebelum miqat makan zaman ni, sebelum 1 Syawal, kita boleh buat macam tu. Ya. Madinah, bin Ali, Madinah. Saya cek balik, tak silap saya, kalau kita niat haji, kalau kita nak pergi haji dalam dah start Syawal, itu dah kita dah start haji. So bila kita dah duduk di Mekah tu, mana kita dah termasuk dalam orang yang melakukan kesalahan. Tak tahu, tadi saya cek balik je. Sebab kalau kita macam sahabat saya, dia pergi sebelum puasa, dia duduk di Mekah, jadi dia tak kena dam. Sebab dia pergi sebelum 1 Syawal. Sebab 1 Syawal tu zon untuk niat haji. Bila dia nak pergi lebih daripada 1 Syawal, memang tidak boleh tidak, dia kena bayar dam. Okey, terima kasih. Terima kasih Tuan Haji. Okey, haji ifrad, qiran, tamattu'. Nanti takrif ni semua kita akan ambil kira lah. Takrif apa haji ifrad, haji qiran apa dia, haji tamattu' apa dia. Okey, selesai. Larangan ketika dalam ihram. Pertama, dilarang memakai pakaian berjahit. Yang kedua, ada muka surat 136? Muka surat 136. Dilarang memakai pakaian berjahit. Yang kedua, dilarang memakai harum-haruman. Yang ketiga, dilarang mencukur rambut.
yang keempat dilarang bersetubuh, yang kelima dilarang perkara yang merupakan mukadimah persetubuhan, bercium dan bersentuh-sentuhan. Dan yang keenam, membunuh binatang buruan ataupun memburu, mematahkan apa sahaja dahan ketika dalam ihram haji ataupun umrah, samalah ya. Itu keenam, ada 6 perkara larangan. Okey, kita masuk muka surat 141. Ni kalau tanya banyak semua kat haji ni, tak masuk dah soalan lain. Doa-doa tu amalan sendirilah, ya. Jangan tak beramal ya. Seterusnya, hendaklah mengerjakan tawaf. Inilah yang disebut tawaf. Muka surat 141 berkenaan tawaf. Yang dalam tawaf ni ada berapa tawaf yang kita tahu? Ada 4 Tawaf kudum, tawaf sunat, tawaf ifadah ataupun tawaf rukun dan yang terakhir tawaf wida. 4 tawaf yang tahu. Tawaf kudum, tawaf selamat datang. Tawaf sunat lah ya. Tawaf ifadah adalah tawaf rukun dalam rukun haji dan juga umrah. Dan tawaf yang terakhir, tawaf wida, dipanggil tawaf selamat tinggal. Itu kena tahu, tawaf. Syarat tawaf mesti dalam keadaan berwudu. Itu semua poin-poin dah tu. Tak faham ni ke? Sa'i daripada Jabal Safa ke Marwah sebanyak 7 kali ulang alik. Bukan 7 kali ulang alik, 7 kali itu jadi 14. 7 kali 3 pergi 4 ulang. Macam tu lah lebih kurang. Pergi balik 7 kali lah. Dia 7 kali benda 7 kali. Sebanyak 7 kali dia tulis itu. Dengan Marwah sebanyak 7 kali. Berakhir di Marwah. Bermula daripada Safa. Macam ni. Bermula daripada Safa dan berakhir di Marwah sebanyak 7 kali. Senang. Jadi tawaf sunat berwudu, tidak wajib berwudu. Tawaf pula sa'i. Kacau ustaz. Sa'i sunat berwudu saja, tidak wajib. Tak masuk okey. Wukuf kat mana wukuf? Di Arafah. Mana dia punya takrif dia tu? Wukuf di Arafah solat subuh mula daripada ihram sehingga bila? Tengah malam. 1/3 malam di Arafah. Wukuf tak ni sangatlah. Jangan risaulah, wukuf semua tahu belaka ni. Okey, kita masuk kepada muka surat 12-20 sikit lagi. Ulang kaji. Subhanallah. Muka surat 152. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Muka surat 152 berkenaan perincian adab-adab amalan batin. Adab-adab amalan batin iaitu ketika dalam ibadat haji. Jadi poin yang keenam tu adalah menjadi keutamaan hendaklah berkorban dengan menyembelih binatang sekalipun tidak diwajibkan. Bersungguh-sungguh untuk mencari binatang ternakan yang gemuk dan cantik kulitnya. Sekiranya korban itu hanya merupakan satu perkara sunat, maka baiklah makan sekadarnya dari daging sembelihan itu. Hal yang demikian ini bukan semata-mata daging itu saja yang menjadi tujuannya, tetapi yang terpenting ialah menyucikan jiwa dan membersihkan dari sifat
bakhil. Dan dihiasi dengan keindahan mengagungkan zat Allah Azza wa Jalla. Firman Allah, daging yang bermaksud daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, tapi yang sampai kepadanya ialah amalan ikhlas berdasarkan takwa dari kamu. La yanalallahu al-luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi itu adalah dipanggil sebut nilaian bagi orang yang melakukan korban. Nilaian dia tu. Bukan daging lembu, daging korban itu sampai kepada Allah, tapi yang sampai kepada Allah, yang diterima Allah adalah amal ibadat yang bersih lagi bertakwa. Ya? Berdasarkan daripada suratul Hajj ayat 37. Selesai. Soalan bab 8 pula. Adab-adab membaca Al-Quran. Ada 7 soalan. 6. Macam mana ustaz yang di 3 hari matematik fail? Benda doakan saya, jangan hilang ingatan sudahnya. Teruk dah ni, sampai kira pun tak betul dah. Muka surat 158. Fadilat membaca Al-Quran. Afdalu ibadata ummati tilawatul Quran. Ada jumpa hadis tu? Hadis yang nombor 2 bawah. Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadat umatku sebaik-baik, semula-mula amal ibadat di kalangan umatku ialah membaca Al-Quran. Jadi untung membaca Al-Quran, dapat Nabi mengiktiraf, memuliakan kalangan kita yang membaca Al-Quran. Sehari 1 muka, sehari 1/2 muka, bacalah. Daripada Uthman bin Affan berkata bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sebaik-baik dari kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Inna afdalakum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Membaca Quran, mengajar Quran dan mengajarkannya. Belajar dan mengajar. Belajar dan mengajar. Sebaik-baik. Kita masuk muka surat 160. Adab zahir membaca Quran. Orang yang membaca Al-Quran itu hendaklah berwuduk. Yang pertama, berwuduk. Ya? Dia jadi apa? Sunat ke wajib? Wajib lah kan? Ya. La yamassuhu illa al-mutahharun. Tapi dalam ayat tu katanya malaikat. Golongan malaikat yang pegang Quran, al-mutahharun. Itu bagi pendapat lah. Ya. Kalau dia mengulang tak wajib. Kalau megang mushaf, wuduklah, ya. Megang mushaf, menyentuh ayat suci. Kalau setakat mengulang baca gitu tak masalah. Okey. Yang kedua, pembaca Al-Quran hendaklah memberikan kadar bacaannya. Pada kadar bacaan Al-Quran itu terdapat kebiasaan. Pada ahli membaca Quran mempunyai kelaziman yang berlainan. Mengenai banyak dan sedikitnya bacaan. Adapun dijelaskan oleh Uthman, Zaid bin Sabit, Ibn Mas'ud, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum bahawa mereka sentiasa mengkhatamkan Al-Quran sekali setiap Jumaat. Al-Quran dibacakan oleh mereka menjadi 7 hizb, kelompok. Maknanya tadarus lah ni. Ya? Dibagi-bagikan bacaan. Jadi Jumaat tu selesai. Dia bukan seorang baca 30 juzuk, tak selesai Jumaat tu. Dia bagi kepada, kita kumpul 6 orang, kita bagi tadarus sama-sama, satu Jumaat tu selesai 30 juzuk. Jadi fadilat dia semua dapat fadilat 30 juzuk. Macam tu. Dia panggil tadarus ni. Ya. Jadi memberikan kadar bacaannya. Yalah, kalau kita nak baca sendiri, bacalah sehari semuka. Kalau rasa lama sangat, baca setengah muka.
atas masa yang ada. Kita yang menguruskan masa, bukan masa yang menguruskan kita. Jadi no excuse lah kan. Untuk Allah SWT ni, carilah peluang ada. Di samping kita kerja mencari rezeki, itu penting. Yang ketiga, orang yang baca Quran itu hendaklah menangis ketika sedang membacanya. Apa tujuan dia? Menangis tu adalah tujuan untuk menghayati, tawaduk, rasa rendah diri, rasa hinanya kita di sisi Allah. Bila baca ayat-ayat azab, kita rasa takut, menangis, kan? Bila baca ayat-ayat azab, kita rasa risau, bimbang, macam itulah. Yang keempat, orang yang baca Quran hendaklah menjaga hak dari ayat-ayat yang dibacanya. Sekiranya dia membaca ayat sejadah sujud, hendaklah dia bersujud. Ini contoh memelihara hak membaca Al-Quran. Yang kelima, pada permulaan bacaan hendaklah orang yang baca Al-Quran itu memulakan dengan a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ataupun isti'azubillah macam biasa pun boleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kelima, yang keenam, orang yang baca Al-Quran hendaklah memperlahankan bacaan agar terhindar daripada perasaan riak. Nunjuk-nunjuk. Masjid baca contoh, baca sekuat-kuat ada. Baca sekadar, kalau baca sendiri tu lain lah. Dia duduk dalam bilik, dia baca kuat-kuat itu tak masalah. Ini kalau dia baca tempat public, agar dia tidak rasa ujub ataupun rasa riak dalam diri dia. Memperelokkan bacaan serta mentertibkannya. Maksud dia ni, memelihara tajwid. Yang ke-7, memelihara tajwid. Ataupun membaca dengan alunan yang baik. Ni dituntut Dituntut kita membaca Quran dengan bacaan yang betul. Seterusnya, amalan-amalan batin dalam bacaan. Amalan-amalan batin, ambil yang kelima tu, muka surat 165. Memahami tujuan iaitu supaya setiap ayat itu dapat difahami dengan jelas apa yang dimasukkan, apa yang dikehendaki. Ini amalan batin. Dia sebenarnya dia ada amalan zahir dan batin. Kita tengok kita ulang balik muka surat 163. Pertama, apa dia? Mengagungkan zat Allah yang Maha berkata-kata. Ni kita hadir, kita faham. Batin dan yang tersirat dalam Al-Quran itu adalah menterjemahkan ataupun mengimplementasi tentang kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita lihat Allah Taala tu Maha berkata-kata. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Taala tu Maha berkata-kata. Tapi Allah Taala Maha berkata-kata tidak memerlukan huruf, tidak memerlukan suara, tidak memerlukan bahasa. Itu kita kena faham. Yang memerlukan suara itu makhluk, yang memerlukan bahasa itu makhluk. Allah Ta'ala tak perlukan suara untuk berkata-kata. Allah Ta'ala tak memerlukan bahasa untuk berkata-kata. Itu kita kena faham. Habis kenapa yang kita terjemahkan berkata-kata tu? Sebagai makhluk, bila kita bercakap, itu maksudnya kita berkata-kata. Menunjukkan makhluk itu faham Allah Ta'ala tu Maha berkata-kata. Tapi Maha berkata-katanya Allah tak sama macam makhluk berkata-kata. Makhluk berkata-kata kena ada suara, kena ada mulut, kena ada lidah, kena ada tekak. Kalau anak suara, anak tekak tak ada, maka dia tidak boleh dah berkata-kata. Dah jadi OKU, bisu. Okey, tu. Jadi kita nak terjemahkan berkata-kata tu, makhluk lah nampak macam mana. Jadi bila kita terjemahkan Allah Ta'ala Maha berkata-kata, sama sekali tidak sama dengan makhluk. Tauhid ni memang pusing-pusing sikit. Ayah minta maaf. Dia pusing-pusing sikit. Sebab nak menafikan zat Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Tu. Yang kedua, memahami keagungan firman Allah SWT. Ini batin dalam Quran. Yang ketiga, menghadirkan hati dan meninggalkan apa-apa yang terlintas di dalam hatinya ketika membaca Al-Quran. Yang keempat,
memikirkan dan merenungi, yakni apa sahaja yang tersirat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Memfikir, merenung, memahami. Dan yang kelima, memahami tujuan, iaitu supaya setiap ayat itu dapat difahami dengan jelas apa yang dimaksudkan dan apa yang dikehendaki. Seperti contoh, ayat ini menjelaskan tentang sifat Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ayat ini memahami, membawa kita faham bahawa tiada satu pun apa bagi Allah Ta'ala itu sama dengan makhluk. Dan sungguh Allah Ta'ala itu lagi maha mendengar, lagi maha melihat. Selesai. Muka surat 169. Saya laju ni. Yang laju ni memang betul lah ni, masuk lurus ni. Kalau saya baca tu benda bulat-bulat masuk, insya-Allah. Okey. Yang muka surat 169, Muhammad Al-Qurtubi berkata, siapa yang telah sampai kepadanya berita iaitu Al-Quran, maka sama halnya dengan dia sendiri. Yang ni bab apa ni? Yang ni bab apa ni? Bab tadi juga bab tadi tentang batin Al-Quran. Maka Al-Quran bukan hanya untuk dibaca sahaja, tapi lebih penting adalah untuk diamalkan. Tapi ia wajib dibaca sebagaimana seorang hamba yang membaca surat tuannya yang disampaikan kepadanya, dengan maksud untuk diperhati, direnungi dan diamalkan kandungannya. Ini pendapat Imam Al-Qurtubi. Jadi hukum kat sini membaca Al-Quran bagi untuk kita yang beramal ni, apa hukum dia? Wajib. Kita tulis wajib betul-betul. Seterusnya, yang ke-8, memberi kesan dalam hati, maksudnya ialah agar ayat-ayat yang dibaca itu memberi kesan dalam hati pembaca dengan kesan yang berbeza-beza. Seiring dengan bezanya tujuan ayat-ayat itu diturunkan. Jadi, maka dalam setiap penguraian ada kefahaman dan pendapat yang memberi kesan dalam jiwa. Ini bahagian tentang kesan dalam hati. Setiap kali membaca Al-Quran itu, mestilah hati itu sampai tentang setiap baik-baik maksud perkataan-perkataan, kalimah-kalimah dalam ayat Al-Quran. Supaya apa? Mendapat pendapat yang memberi kesan dalam jiwa. Bila kita tahu ayat itu tentang azab, kesan kepada kita, agar kita lebih menjaga amal ibadat kita. Okey, habis, selesai. Yang terakhir sekali, muka surat 172. Yang ni yang terakhir sekali. Maknanya ni soalan last sekali lah. Kalau kena. Tak kena jangan marah saya. Azan je. Banyak lagi ayat-ayat Al-Quran 172. Al-Quran sama seperti dengan ayat di atas, yang tujuannya adalah untuk diamalkan dan bukan hanya untuk dibaca semata-mata. Adapun kalau hanya menggerakkan lidah sahaja, maka amat sedikit sekali hasil yang diperolehnya. Kerana yang dinamakan baca Al-Quran dalam erti yang sebenarnya ialah perpaduan usaha antara lidah, akal dan hati. Itulah yang sebenarnya konsep membaca Al-Quran. Sebab tu bila baca Quran kan, kita baca tartil. Contoh satu muka. Habis baca tu buka tafsir, tengok. Ayat hari ni kita baca ayat ni cerita tentang benda. Tu dipanggil tadabbur. Tadabbur. Alah sebiji macam dalam Quran Time tu kan. Sama je lah. My Quran Time, tadabbur. Cuma kali ini tadabbur ni bersifat individu, kita sendiri, dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Bila start ujian hari Ahad 2:30 petang 29. Tunggulah hari tu, bersedia di samping gadget masing-masing. Buka laptop ke, pulang boleh buka laptop, saya bagi link, nanti buka kat laptop boleh. Lagi senang, lagi besar, lagi luas, kita boleh tengok kan. Buka kat laptop. Kalau buka kat telefon jenuh pula nak teropong gitu. Mata kecil makin kecil. Lepas tu bila ni Allah Ustaz, saya tak nampak soalan tu Ustaz. Halus sangat. Memang telefon dah halus. Kita buat online, norma baru. Macam mana bang? Yang tak dapat makna sama.
Tak, waktu ni dia kuis dia tu memang dia bukan macam kita tengok video. Sebab memang dia gunakan data yang amat ringan. Sebab dia just form satu page je. Dah jawab 20 soalan tu, submit, habis. Dia memang takkan ada kata gangguan internet yang berat, melainkan kalau kita Google Meet. Kalau Google Meet melibatkan video streaming, tu berat lah. Yang ni saya just bagi link, insyaAllah tak ada masalah. Tapi kalau ada internet, saya akan mesyuarat semula. Sama ada kita ulangan, kita akan tengok siapa yang belum ambil. Dan kemudian saya akan putuskan semula ujian ulangan tu. Tapi saya harap hari Ahad tu kalau boleh semua. Sebab hari tu kemungkinan syafaat besar berlaku. Kita syafaat besar lah. Syafaat besar. Mana kalau ambil second tu syafaat tak ada. Syafaat macam mana kita umur selepas tu. Hari ni dah bagi syafaat dah. Hari Ahad tu dapat syafaat lagi. Jadi ejah lah macam mana internet pun. Yang tak boleh ambil Ahad tu nanti saya KIV semula, tengok macam mana, saya bincang semula. Sebab online tak ada masalah sebenarnya, kalau ikutkan. Tapi saya akan putuskan semula untuk ujian ulangan, saya akan mesyuarat semula lah. Apapun keutamaan hari Ahad ni dulu, kita ambil kira Ahad ni dulu. Okey. Jadi tak ada apa soalan, saya rasa jelas semua. Ya Haji, silakan.